لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal tamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kali ini dalam membicarakan sedikit sebanyak diskusi tentang manasik umrah yang mudah-mudahan memberikan kita sedikit sebanyak pengetahuan sebelum kita menjejakkan kaki ke Tanah Haram Mekah dan Tanah Haram Madinah bagi mengerjakan umrah. Jadi pada pagi yang mulia ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak tentang apakah persediaan yang perlu kita buat tentang dokumen dan barangan sebelum kita pergi mengerjakan umrah. Di manakah kita kena sediakan segala peralatan ini? Kita kena sediakan semasa kita berada di tanah air kita. Apakah barangan dia? Pertama sekali, apabila tuan-tuan dan perempuan telah mendaftarkan diri untuk pergi mengerjakan umrah, maka tuan-tuan hendaklah menyediakan pasport dan dokumen syarikat untuk diserahkan kepada travel yang tuan-tuan daftar untuk menguruskan pemergian tuan-tuan dan perempuan ke Tanah Haram Mekah untuk menunaikan umrah. Sebaik mungkinnya ialah 2 bulan sebelum terbang, paling lewat sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum terbang. Ini untuk memudahkan pihak urusan travel menguruskan visa dan sebagainya, termasuk penempahan tiket kapal terbang, penginapan dan sebagainya, memudahkan mereka, memudahkan kita. Seandainya kita lambat, kita lewat dan sebagainya, ia menyulitkan pihak urusan travel. Bukan saja menyulitkan mereka, menyulitkan kita, bahkan memberi efek kepada jemaah yang terbang bersama kita. Jadi sebaik mungkinnya kita sediakan awal, serah kepada pihak urusan travel awal, dan mereka akan menguruskan visa dan sebagainya. Kemudian jangan sesekali lupa membawa buku panduan umrah dan buku panduan doa, kerana buku ini amat berguna ketika kita berada di sana. Ada doa ketika kita melihat Kaabah, ada doa ketika kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya, ada doa ketika mencari makam Rasulullah dan sebagainya. Maka bawalah buku doa ini sebagai panduan kita. Ya, kita sebagai panduan kita agar kita lebih tenang, lebih seronok, lebih merasai spiritual ketika kita mengerjakan umrah itu. Tidak mengapa bagi mereka yang telah mahir, mereka boleh menggunakan doa-doa yang mereka telah hafal ataupun pada doa-doa sendiri. Tidak mengapa. Tetapi saya sendiri juga membawa buku panduan doa dan buku panduan umrah ini ketika mengerjakan haji dan umrah sebagai satu panduan saya. Seandainya saya terlupa dan sebagainya, saya akan rujuk kepada buku tersebut. Jadi bawalah buku ini untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah juga bawa Al-Quran. Tetapi saya ingatkan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada ribuan Quran di sekeliling kita. Kita boleh gunakan Quran tersebut untuk membaca dan sebagainya. Tetapi tidak salah kita membawa Al-Quran, kalau boleh yang ada terjemahannya, supaya kita boleh menafaatkan membaca Quran dan maknanya ketika kita menaiki kapal terbang, menaiki bas, kita berada di hotel, ketika kita beriktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita boleh gunakan Al-Quran ini untuk kita baca. Mudah-mudahan sebagaimana jemaah-jemaah yang pernah saya temui, sahabat-sahabat saya yang bersama saya, mereka khatam Al-Quran berkali-kali ketika mengerjakan umrah.
Allahu Akbar. Semoga kita juga berupaya berbuat demikian. Istiqamah untuk membaca Al-Quran itu, walaupun dengan sehelai muka surat sehari. Istiqamah daripada sekarang ini kita membaca Al-Quran. Kemudian jangan sesekali lupa membawa ubat-ubatan. Tuan-tuan dan puan yang mendapat rawatan berkala daripada pihak hospital, klinik, contohnya pengidap kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, mereka kena makan ubat harian. Makan ubat pada pagi, tengah hari dan petang. Jadi bawa ubat ini, jangan lupa. Ketika kita menaiki kapal terbang, bawa ubat itu sekadar keperluan harian itu saja. Lebihannya kita simpan di dalam bekas yang selamat, simpan di dalam bagasi kita. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan terlupa membawa ubat-ubatan ini, berada di Mekah, Madinah 11 hari, mungkin lebih daripada itu. Bayangkan efek yang tuan-tuan akan alami, mungkin akan mengganggu kesihatan tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lupa bawa ubat-ubatan ini. Suplemen. Mungkin ada di antara kita telah berbulan, bertahun memakan suplemen tersebut. Maka makanlah dan bawalah suplemen ini ketika mengerjakan umrah. Haji haja, pergi haja yang selalu makan supaya kulit putih, jangan lupa bawa. Takut nanti di sana hajah tak makan suplemen daripada berwarna putih, perempuan berkulit putih, perempuan berkulit putih, hajah berkulit putih, nanti jadi hitam pula. Nanti suami tak kenal pula nanti. Gurauan saja ya. Intisarinya, dia punya keputusannya, moral authority-nya ialah jangan lupa bawa suplemen, kerana ia juga menguatkan tubuh badan kita, mudahkan kita untuk beribadah di tanah haram Mekah dan di Madinah. Jangan lupa bawa kain ihram yang secukupnya, tudung dan jubah yang cukupnya, tetapi jangan membawa terlalu banyak. Sekadarnya saja, kerana pengalaman saya dan pengalaman sahabat-sahabat saya, dan kita lihat juga para jemaah, banyak pakaian yang tidak dipakai ketika berada di sana. Bawa sekadar keperluan saja. Seandainya berlaku kekurangan pakaian, tuan-tuan dan perempuan, jangan risau. Di Mekah dan Madinah, pakaian jubah dan sebagainya ada dijual dengan harga yang cukup murah. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah bawa, sebab saya percaya bila balik nanti, walaupun kita pergi umrah itu fokus kita nak ibadah, tapi saya percaya daripada pengalaman saya, tentulah kita nak membeli sedikit oleh-oleh bagi keluarga kita yang kita tinggalkan. Jadi kalau beg kita, pakaian yang kita bawa daripada Malaysia ini tak banyak, maka bolehlah kita tak kurma dan barang-barang lain yang mungkin kita nak beri pada anak cucu kita, anak menantu kita dan sebagainya, kita boleh letakkan dalam beg kita, insya-Allah. Kemudian bawalah wang perbelanjaan yang secukupnya. Tuan-tuan, bawa wang perbelanjaan. Kalau takut kerana bawa wang yang banyak, maka kita simpan dalam bank, dan kad bank itu kita aktifkan di luar negara. Tuan-tuan dan puan boleh pergi ke bank-bank yang ada di Malaysia ini. Kalau tak pandai, minta mereka tolong tunjukkan bagaimana nak aktifkan kad itu di dalam bank yang berada di luar negara. Contohnya bank yang berada di Jeddah, bank yang berada di Mekah dan Madinah. Jadi kita bawa duit di tangan kita itu sekadar saja, mungkin separuh lagi kita boleh simpan dalam bag, dalam akaun kita. Kalau kita perlukan, kita boleh gunakan nanti kita boleh gunakan nanti semasa berada di Mekah dan Madinah. Nasihat saya, ketika pergi keluar daripada hotel, pergi ke masjid untuk solat dan sebagainya, bawa wang yang sekadarnya saja. Jangan bawa semua wang kita. Berlaku kes-kes kehilangan duit dan sebagainya di sana, iaitu di Tanah Haram Mekah Madinah, kerana hilang di luar. Ada yang terlupa ketika berwuduk, ada yang dalam perjalanan tiba-tiba beg tak tahu mana pergi, ada yang solat letak beg di kaki, di tepi kaki, akhirnya lepas solat beg pun tak jumpa. Maka nasihat saya, bawa sekadarnya saja, yang lebih kita simpan di hotel, kunci baik-baik, ya, insya-Allah selamat. Jadi itu saja di antara beberapa persediaan dokumen dan barangan yang diperlukan. Mungkin ada banyak lagi, tapi sekadar itu yang saya ingatkan.
bersedialah daripada sekarang. Bila kita nak pergi menunaikan umrah itu, peralatan ini jangan lupa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat umrah yang makbullah, gembira di sana. Bila balik membawa umrah yang makbullah, akan membuatkan kita berubah menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum ini. InsyaAllah, ingatlah bahawa kita tetamu Allah. Biarlah kita pergi dalam keadaan kita rasa kita adalah hamba Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.